Shalom saudara, pada Voice Adventist hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai Gender Identity Challenge dan LGBTQ bagian yang kedua. Saudara, kita semua harus mengerti bahwa gender identity itu berpengaruh pada perilaku seksual dalam hal ketertarikan fisik dan hasrat seksual seseorang. Maka dari itu kita semua harus mengerti bahwa gender identity seseorang harus benar terlebih dahulu, baru kita bisa membahas mengenai ketertarikan fisik dan hasrat seksual seseorang termasuk yang menyimpang seperti LGBTQ. Agar saudara lebih mengerti, ada perbedaan antara ketertarikan fisik dengan hasrat seksual. Ketertarikan fisik merupakan perasaan ketertarikan kepada seseorang karena faktor biologis atau secara fisik seperti penampilan, wajah, bentuk tubuh, suara, bau tubuh, tatapan, dan sebagainya yang bisa terjadi sesaat atau untuk waktu yang lama. Tapi yang saudara harus ketahui bahwa tidak selalu objek yang membuat ia tertarik selalu lawan jenis. Contohnya, ada seorang anak cowok yang ngefans banget sama boyband K-pop karena suara dan performa panggungnya. Sedangkan hasrat seksual adalah tindakan untuk merealisasikan ketertarikan fisik, baik itu bisa di dalam pikiran atau secara fisik berhubungan seksual. Ini merupakan suatu pilihan mau dilakukan atau tidak. Hasrat seksual yang sah hanya dapat dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang sudah menikah. Dari sini kita bisa melihat bahwa gender identity merupakan kunci sebelum memasuki tahapan ketertarikan fisik dan hasrat seksual. Jika gender identity-nya sudah terjadi penyimpangan, maka secara otomatis ketertarikan fisik dan hasrat seksualnya terjadi penyimpangan. Jika ketertarikan fisiknya sudah benar sesuai organ reproduksi seksualnya, maka untuk merealisasikan hasrat seksualnya pun harus benar, yaitu hanya boleh dalam pernikahan. Sampai di sini terlihat sekali bahwa hasrat seksual LGBTQ baik yang dituangkan dalam bentuk hubungan fisik maupun pikiran seperti fantasi dan juga semua hasrat seksual kaum heteroseksual yang terjadi di luar pernikahan semuanya adalah salah dan merupakan dosa. Maka dari itu dalam Imamat 18 dan 20 ayat ke-10 sampai ke-21 jelas melarang segala perzinahan dan percabulan, ketertarikan fisik yang tidak wajar, dan pelaksanaan hasrat seksual yang menyimpang kepada orang tua, saudara kandung, saudara tiri, sepupu, sanak saudara, dan bahkan kepada binatang. Lebih lagi Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat ke-27 sampai 30 menegaskan bahwa jika seseorang memiliki hasrat seksual di dalam hatinya meskipun belum direalisasikan dalam tindakan fisik, hal tersebut juga adalah dosa. Nah, sampai di sini mungkin saudara bertanya, bagaimana langkah pemulihan bagi mereka yang mengalami Gender Identity Challenge dan LGBTQ? Ternyata langkah pemulihannya sama dengan semua yang jatuh dalam dosa, yaitu bertobat, berbalik dari dosa, dan datang kepada Tuhan Yesus untuk pengampunan dosa serta memberi diri untuk bertumbuh ke arah Dia. Dan juga dalam hal hasrat seksual, orang-orang percaya dipanggil untuk menyalipkan segala keinginan daging yang berdosa serta mengendalikannya sebagai bagian dari disiplin rohani. Maka dari itu yang paling terpenting ialah bagaimana langkah kita sebagai anak mudanya Tuhan dalam menanggapi LGBTQ ini. Saudara bisa melakukan 3M. M yang pertama adalah mengasihi. Saudara pasti sudah sangat mengerti bahwa kita dipanggil untuk mengasihi sesama, namun mengasihi bukan berarti berkompromi terhadap kebenaran firman Tuhan. Karena tindakan untuk membenarkan perilaku penyimpangan seksual bukanlah tindakan kasih, melainkan tindakan menghancurkan. Untuk itu, GBI sendiri telah memandang disorientasi seksual kaum LGBTQ adalah dosa. Namun, GBI meyakini bahwa kuasa Yesus dan pekerjaan Roh Kudus mampu mengubahkan orang berdosa. Jadi, wujud kasih kita yang benar kepada kaum homoseksual bukan memandang perilaku itu benar berdasarkan hak asasi manusia, namun justru menolong mereka keluar dari perbuatan dosa itu sesuai 1 Korintus 6 ayat yang ke-9 sampai ke-11. Selain itu, gereja atau kita sebagai orang percaya dapat menjadi wadah dan sarana yang positif dalam melahirkan pertumbuhan iman dan penguatan nilai-nilai rohani yang baru. M yang kedua adalah membantu. Gereja atau orang percaya dipanggil untuk membantu dengan memberikan pengajaran-pengajaran yang benar mengenai gender identity, batasan ketertarikan fisik dan hasrat seksual, sehingga orang-orang yang bergumul dapat kembali pada gambaran rupa dan gambar Allah sebagaimana Allah menciptakan manusia pada awalnya. Dan M yang ketiga adalah mengingatkan. Sebagai komunitas orang percaya, saudara juga dapat saling mengingatkan bahwa perjalanan hidup orang Kristen adalah mencapai keserupaan dengan Kristus. Yang berarti bahwa proses pengudusan hidup tidak akan pernah berhenti di sepanjang kita hidup di dunia ini. Meskipun ada pilihan berbuat dosa, namun kita memilih untuk menghindari dosa tersebut. Kesimpulannya, Tuhan membenci serta menganggap dosa semua perbuatan zina, cabul, penyimpangan seksual, dan siapapun yang tidak dapat mengontrol hasrat seksualnya. Sebagai komunitas orang percaya, kita tidak dapat terhindar dari orang yang memilih hidup dalam penyimpangan seksual, namun respon dan sikap kita adalah tetap mengasihi mereka, membantu mereka untuk mengendalikan perilaku seksual mereka, serta mengingatkan bahwa perjalanan hidup setiap orang percaya adalah ke arah Kristus. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia.
Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati.亲爱的弟兄姐妹，平安 ，Shalom！ 我们很荣幸的可以跟大家一起敬拜赞美主耶稣。来，我们预备我们的心，因为我们相信2、3个人一起在主耶稣的名，他必定来在我们当中。来，一起我们给献上最后的敬拜赞美给他，奉主耶稣基督的名，我们一起开始，阿们。让我们预备我们的心。你创造宇宙万物，统管一切所有，但你却关心我的需要，了解我的感受。你手铺成天上云彩，打造永恒国度，但是双手不贴关心为我，忍受这固定残苦痛。你公义是盼望你，圣洁光照全地，但你却一再是恩典，一再是怜悯，给我机会回转向你。你的爱如此温柔，超乎我心所想，这样大有能力的主，紧捧我在手掌心上。你的爱如此深切，我不以报答，但愿倒空我的生命，牵着你谦卑的样式，背起我自己的十字架。
造宇宙万物，统管一切所有，但你却关心我的需要，了解我的感受。你手不成天上云彩，打造永恒国度，但这双手却甘心为我忍受彻骨钉上苦痛。你公义是盼望你圣洁光照天地，但你却一再赐恩典，一再赐怜悯，给我机会回转向你。你的爱如此温柔，超乎我心所想，这样大有能力的主，紧捧我在手上欣赏。你的爱如此深切，我这我无以报答，但愿倒空我的生命，学习你谦卑的样式，背起我自己的十字架。再次，你如此温柔，超乎我心所想，这样大有能力的主，紧捧我在手掌心上。你的爱如此深切，我这我无以报答，但愿倒空我的生命，学习你谦卑的样式，背起我自己的十字架。用你的线说我们说，你的爱如此温柔，超乎我心所想，这样大有能力的主，紧捧我在手掌心上。你的爱如此深切，我这我无以报答，但愿倒空我的生命，学习你谦卑的样式，背起我自己的十字架。学习你谦卑的样式，背起我自己的十字架。学习你谦卑的样式，背起我自己的十字架。来，一起我们敬拜我们的主，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，是做我们自己的十字架，哈利路亚，耶稣耶稣。你看你的儿女来在你的面前敬拜赞美你，献上这样的敬拜赞美给你耶稣，来恩膏我们的口，我们的灵魂，我们的身体，我们要献上这样的敬拜赞美给你。你的爱如此温柔，超乎我心所想，这样大有能力的主，紧捧我在手掌心上。你的爱如此深切，我这我无以报答，但愿倒空我的生命，学习你谦卑的样式，背起我自己的十字架。来，我们一起唱。你的爱如此温柔，超乎我心所想，这样大有能力的主，紧捧我在手掌心上。你的爱如此深切，我这我无以报答，但
命，谢谢你谦卑的样式，背起我自己的十字架。让我们的全心全意，我们一起唱。哦，你的爱如此温柔，超乎我心所想，这样大有能力的主，紧捧我在手掌心上。你的爱如此深切，我这万无以把它大言倒空我的生命。学习你谦卑的样式，背起我自己的十字架。学习你谦卑的样式，背起我自己的十字架。学习你谦卑的样式，背起我自己的十字架。给这件事情多的掌声，哈利路亚，哈利路亚。感谢你天父，我感谢你，我感谢你，我神，你的慈爱永远长存在我生命，我感谢你，我感谢你，我感谢你，天父，我感谢你，我神，你的慈爱永远长存在我生命，我感谢你，天父。来用全心全意，再来我们一起唱。我感谢你，天父，我感谢你，我感谢你，我神。慈爱永远长存在我生命，我感谢你，我感谢你，我感谢你，天父，我感谢你，我感谢你，我神，你的慈爱永远存在我生命，我感谢你，天父，我用全心全意在你和我们唱。我感谢你，天父，我感谢你，我感谢你，我慈爱永远长存在我生命，我感谢你，我感谢你，我感谢你，天父，我感谢你，我感谢你，我神，你的慈爱永远长存在我生命，我感谢你，天父。再次我们唱我的，你的慈爱永远长存在我生，你的慈爱，你的慈爱永远长存在我生。再来，你的慈爱永远长存在我生命，我感谢你，天父。
的掌声，哈利路亚，哈利路亚。奉主耶稣基督的名，我们要赞美我们的主，哈利路亚！高声说阿门。来，一起拍手。来，我们预备。这是以利亚的日子。去宣扬我主的话语，这是你仆人的日子，摩西公义竞争别显明。虽然这苦难的日子充满饥荒、黑暗、刀剑，而我们仍要在这旷野呼喊，预备耶和华的道路。说他降临，驾着天上云，上要如烈日，好腾声吹响，扬起你声，这是恩典的喜年，救赎真天从西安山而来。起拍手。来，再来。这是以利沙的日子，枯干的海枯成复活。这是你仆人的日子，大卫重新建造赞美殿。这是大收割的日子，看那庄稼已发白。我们是你葡萄园的工人，既宣扬我主的话语。说看他降临，驾着天上云，上要如烈日，好腾声吹响，扬起你声，这是恩典的喜年，救赎恩典从西安山而在这。看他降临，驾着天上云，上要如烈日，好腾声吹响，扬起你声，这是恩典的喜年，救赎恩典从西安山而来。看他降临，驾着天上云，上要如烈日，好腾声吹响，扬起你声，这是恩典的喜年，救赎恩典从西安山而来。看他降临，驾着天上云，上要如烈日，好腾声吹响，扬起你声，这是恩典的喜年，救赎恩典从西安山而来。说救赎恩典从西安山而来，在这救赎恩典从西安山而来。主耶稣，你是我们的好的牧者。耶稣，你是我的牧者，我不致缺乏。你是我躺卧在青草地上，领我在可安歇的水边。你是我的灵魂苏醒，牵着我的手，引导我走云路。随我走过死荫幽谷，也不怕遭害。耶稣拯救主，你与我同在。你的杖可感动安慰我，你拥有恩高我的头，我
我必住在你殿中，直到永远。主耶稣，我的心仰望你，我的主，我的神，我依靠你。我将一切的忧虑写在你这指甲前，因你为了爱我而舍了己。我们相信，走到在生有苦，虽我走过生因有苦，也不怕遭害。耶稣拯救主，你与我同在。你的杖和竿都安慰我，你拥有恩膏我的头。我必住在你殿中，直到永远。主耶稣，我的心仰望你，我的主，我的神，我依靠你。我将一切的忧虑写在你十字架前，因你为了爱我而舍了己。主耶稣，我的心仰望你，我的主，我的神，我依靠你。我将一切的忧虑写在你十字架前，因你为了爱我而舍了己。带用千心千语我们唱。主耶稣，我的心仰望你，用你的信心仰望他。我的主，我的神，我依靠你，只有他我依靠的。我将一切的忧虑写在你十字架前，因你为了爱我而舍了己。主耶稣，我的心仰望你，我的主，我的神，我依靠你。我将一切的忧虑写在你十字架前，因你为了爱我而舍了己。写在你十字的律，写在你十字架前，因你为了爱我而舍了己。我将一切的忧虑写在你十字架前，因你为了爱我而舍了己。哈利路亚。哦，哈利路亚！来预备你的心。Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. 亲爱的弟兄姐妹们，我要跟大家说平安。
Pada hari ini kita akan melihat akan firman Tuhan dari Markus 2 ayat 1 sampai 12. 今天我们会来分享神的话题，就是在马可福音第2章1节到12节。 Dan saya akan mengundang Bapak Ibu untuk membaca bersama-sama di dalam bahasa Mandarin dan dimanapun saudara berada untuk mengikuti pembacaan firman ini. 我们现在要一起读我们的经文，从马可福音第2章第1节到第12节。我会用中文跟大家一起念。第1节里面是说过，过了一些日子，耶稣又进了迦百农，人听见他在屋里，就有许多人聚集，甚至连门前都没有了空地。耶稣就对他们讲道，有人带着一个摊子来见耶稣，是用4个人抬来的，因为人太多，不得进前，就把耶稣所在的房子拆了房顶，即拆通了，就把摊子连所躺卧的褥子都坠下来。第5节说，耶稣见他们的信心，就对摊子说：“小子，你的罪赦免了。”有这个文士坐在那里，心里议论说：“这个人为什么这么说呢？他是前望的话吗？除了神以外，能有谁来释罪呢？”耶稣心中知道他们心里这么议论，就说：“你们心里为什么这么议论呢？”或者摊子说：“你的罪赦了。”或说：“起来，拿你的褥子行走，那一样容易呢？”第10节说：“但要叫你们知道人子在地上有治罪的权柄，就对摊子说：我吩咐你起来，拿你的褥子回家去吧。”第12节，那人就起来，立刻拿着褥子，当众人面前走出去了，所致众人的惊奇，归荣耀以神，说：“我们从来没有见过这样的事。” Amin. Mari kita berdoa pada saat ini. 让我们一起来低头祷告。 Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang hari ini akan kami dengar. 主耶稣，谢谢你今天所要我们说出去的道理， Dan biarlah Roh Kudus akan menerangi hati dan pikiran kami. 让圣灵能够照亮了我们的心以及我们的思想， Menuntun setiap kebenaran firman yang tertulis ini kepada firman yang hidup, yaitu Yesus Kristus Tuhan. 因此你在圣经里面所记载下来的，透过我们耶稣基督的活着，让我们见到了真理。 Dan tolong kami untuk melakukan firman Tuhan ini dan nama-Mu akan dipermuliakan. 其实帮助我们来能够行走你所有的吩咐，使得你的名被荣耀。 Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami 奉 telah 主耶稣 berdoa. 的基督的名，我们已经祷告。 Amen. Amen。 Saudara-saudara, pada hari ini kita akan berbicara mengenai Tuhan melihat iman Anda. 弟兄姐妹们，今天我们要分享的就是说，神看你的信心。 Dan ini adalah kejadian di mana Yesus Kristus memulai pelayanannya di Kapernaum. 在这个就是说，主耶稣开始他的服事，也就在迦百农。 Yesus yang memberitakan Injil dan juga adalah Injil itu sendiri. 主耶稣他是所讲出去的道，但是他自己也是那个道。 Dikatakan dia masuk ke kota itu, ke Kapernaum, dan kemudian orang-orang yang mendengar dia mulai memenuhi tempat dia tinggal. 在那里面说，耶稣进入了迦百农，人间听到他的时候，拥挤的挤在耶稣的屋子里。 Dikatakan di dalam ayat yang kedua, maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak, sementara ia memberitakan firman kepada mereka. 在第2节里面说过，许多人来聚集在一起，甚至连门都没有空地了。耶稣就对他们讲道。 Jadi bayangkan ini biasanya rumah-rumah di masa Yesus itu tidak lebih dari mungkin 10 ke 15 orang satu rumah. 那可以想象说，在耶稣时代的时候，一个屋子里面可能只能装到10到15人以 Tapi 内。 dikatakan di situ bahwa sampai orang masuk ke pintu pun tidak bisa. 在里面可以习俗说，连进门都没有空地了。 Berarti ini sudah begitu padat sekali. 所以可以想象说，他已经拥挤的，他也没有空间了。 Saya ingat pada waktu saya khotbah di China, ini keadaan begitu, orang-orang begitu padat dan susah untuk orang bisa
masuk dan punya ruangan untuk duduk sekalipun. 这是呢，我就突然想到，当初我在中国在服侍的时候，他们真的拥挤，甚至走进来了，连坐的地方都已经没有了。 Saya cuma punya satu bagian saja di mana saya nggak bisa bergerak kemana-mana karena orang semua udah penuh di bawah. 那时候呢，我只是拥有了这小小的地方，我连动都不能动，因为在里面装满了满满的人。 Dan ini adalah keadaan di mana bahkan orang tidak bisa masuk ke dalam pintunya. 这个状况就是说，连要进门都没有空地了。 Orang sudah mendengar apa yang Yesus lakukan di dalam pasal yang pertama. 大家都可以听到了，耶稣做了什么，在第1节的时候已经听过了。 Nah, lalu kemudian Yesus sedang memberitakan firman Tuhan. 当时在耶稣在讲道的时候呢， Lalu dikatakan di dalam ayat yang ketiga dan keempat, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang, tetapi mereka tidak dapat membawanya karena banyaknya orang itu. 在第3节跟第4节里面是说，有人带着一个摊子来见耶稣，是4个人抬起来的，因为太多人了，不得进。 Yesus berkhotbah di dalam rumah, 耶稣在一个屋子里面讲道， sementara ini ada orang yang mengusung seorang yang lumpuh dan mereka tidak bisa masuk juga. 同时呢，来了4个人，帮助抬着一个摊子要进去，但是没有空间了。 Lalu kemudian mereka tidak menyerah dengan keadaan itu. 但是他们因为这样子的状况，他们不放弃哦， Mereka mulai mencari jalan. 他们就寻找说，哎，有什么地方可以进去呢？ Nah, di rumah orang-orang pada masa Yesus, 在耶稣那时代的人的房子， biasanya itu ada 2 lantai. 通常是有2层楼的 Seperti ruko begitu ya. 啊，就好像那个公寓一样。 Tapi tangganya tidak dari dalam. 它的楼梯不是从里面的哦， Tangganya dari luar, 它的楼梯是从外面， lalu naik ke atas. 然后就往上走。 Dan atapnya itu datar, 然后 rata. 它的屋顶是平的， Dan itu biasanya atapnya itu dari kayu-kayu. 那它的屋顶通常是从那种树做成的。 Dan kemudian dilapis dengan tanah lempung yang bisa menjadi keras seperti semen. Tapi bisa dibobok dengan mudah. 然后他们就让那个类似像土一样把它涂上去，但是很容易都可以把它敲开的。 Akhirnya mereka mencari jalan naik ke atas atap rumah tersebut. 所以他们就寻找了，哎，怎么样走到那个屋顶呢？ Lalu kemudian dikatakan di dalam ayat yang keempat B, mereka membuka atap di atasnya. Dan sesudah mereka terbuka, menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu berbaring. 那在第4节里面是说过，就把耶稣所在的房子拆了屋顶，即拆通了，就把那个摊子往里面下。 Jadi bayangkan ya, mereka nggak bisa masuk, lalu mereka naikkan orang ini ke atas atap. 来，我们想象一下，他们不能从门进去，然后他们就用楼梯爬到他们的屋顶，抬着这个摊子哦。 Lalu Yesus sedang ada di bawah, 那耶稣 berkhotbah. 是在底下那边在讲道， Di atas ini, 在他的上面呢， 4 orang itu 4个人 mulai membobok, mulai menggali atapnya. 来开始把它敲破他的屋顶。 Bayangkan seandainya seseorang berkhotbah lalu di atas bunyi duk, 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 duk. 来，我们想象，当有一个人在讲道的时候，上面就嘟嘟嘟， Maka mungkin Yesus akan terganggu dan mengatakan, hei diam, saya lagi khotbah. 可能耶稣就觉得说，嘿，太妨碍我了，可以停下来，我在讲道哎。 Tetapi Markus mencatat bahwa orang mereka terus bekerja untuk membuka sehingga terbukalah atap itu dan mereka mulai menurunkan orang lumpuh tersebut. 当在马可福音里面说过，他们继续的敲到它破为止，使得他们可以把这个摊子把它弄进去。 Jadi orang lumpuh itu persis ada di depan Yesus. 所以这个摊子当下去的时候，真正在耶稣的面前。 Mungkin kebanyakan orang merasa bahwa ini terganggu, khotbah Yesus ini dirusak dengan ribut dan segala macam. 可能许多人会这么想说：“哎呀，这个人耶稣在讲道，就妨碍了耶稣，阻碍了耶稣在讲道呢。” Tapi Markus tidak mencatat reaksi amarah atau kegundahan Yesus terhadap gangguan itu. 但是在马可福音里面没有记载说上帝的神的心情到底是发怒呢、生气呢，都没有记载着。 Saya percaya bahwa orang yang 4 orang ini begitu mengasihi si orang lumpuh ini. 我相信这4个人如此的爱这个摊子， Tidak dikatakan apakah ini keluarganya atau ini adalah majikannya. Tetapi
pasti mereka begitu sayang kepada orang lumpuh ini. 但是它里面也没有记载说这个摊子跟这4个人到底有什么关系，是不是他的亲戚呢？是不是他的朋友呢？或者是不是他的老板？里面都没有记载做。 Nah, perhatikan ayat yang kelima. 那么请记住了这个 Inilah 5节， respon Yesus terhadap tindakan mereka. 这个就是耶稣的反应对他们的动作。 Ketika Yesus melihat iman mereka, 耶稣见到他们的信心， berkatalah Yesus kepada orang lumpuh ini, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." 就对摊子说：“小子，你的罪赦了。” Oh, ini mungkin Xiaoce ini berarti anak perempuan ya. Oh, anak bukan, laki-laki, anak Xiaozi. kecil. Ya. Ya, karena kalau Xiaoce itu biasanya anak perempuan. Bukan, ini dia berbicara, orang ini adalah orang dewasa, tetapi dia mau mengatakan, "Hai anakku," sebagai wujud daripada Allah kepada manusia, sebagai bapa kepada anak. 他就是说，在这里面，只说你呀，这个小子，就是说这个对一个父亲对一个小孩子的爱是这样子表示的。 Kita akan melihat lebih dahulu respon Yesus ini. Karena dikatakan ketika Yesus melihat iman mereka. 在这里，我们要想讨论耶稣的反应，因为他是说，耶稣见到他们的信心的时候， Apa iman yang membuat Yesus bertindak? 什么是让耶稣行动呢？ Dan inilah yang akan kita lihat sebagai pembelajaran kita pada pagi hari 这 ini. 个就是我们要学习的。 Iman seperti apa yang Yesus harapkan? 怎么样的信心是耶稣想要看到的 Yang 呢？ pertama, 第一个， iman yang pantang menyerah. 不推缩的信心， Iman yang persisten. 也就是坚持的一个信心。 Yaitu mereka yang ketika tidak ada lagi tempat untuk mereka bisa masuk secara normal dari depan rumah. 当他看到说从一般的门进去的时候，已经没有空间了，没有位置了。 Mereka bisa mengatakan kepada orang lumpuh ini, "Maaf ya Pak ya, tempatnya penuh, kita pulang aja lah, udah susah masuk ke dalam." 他们总可以跟这个摊子说：“哎，先生，不好意思，已经客满了，我们都不能进去，我们回家吧。” Kita selalu melihat bahwa ada persoalan, ada masalah, lalu tiba-tiba kita pertamanya sudah berharap untuk melakukan sesuatu atau menerima sesuatu dari Tuhan, kita menyerah karena tantangannya begitu besar. 当时候我们在面对我们的困难的时候，面对我们的难处的时候，当我们看到前面已经没有路了，不能走，我们跟耶稣说：“耶稣，算了吧。” Iman mereka mengatasi setiap tantangan dan kesulitan atau hambatan yang ada di depannya. 他们的信心帮助了他们来不退缩，来面临他们前面有的阻碍， Untuk kita bisa melihat Tuhan bekerja dalam hidup kita, 让我们可以看到主耶稣在我们的人生中动工的时候， ada kalanya setiap rintangan itu bukan kita hindari tapi justru harus kita hadapi. 有时候这些阻碍不是我们能够脱离的，但是我们要面对的。 Karena Yesus dan Allah hanya bertindak merespon iman dari orang percaya. 耶稣还有我们的天父，他只看到我们的信心，我们怎么样的信心，他们就怎么样做工。 Bahkan kita tahu bahwa pada akhir zaman nanti firman Tuhan berkata, Yesus datang dan bertanya, adakah iman di muka bumi 甚 ini? 至在末了的时候，当耶稣第二次来到这个世界上，耶稣问的是说：世界上是否还有信心呢？ Dan dalam situasi seperti sekarang di pandemik ini, 那在这个现在处在这个疫情当中， kita tetap percaya bahwa Tuhan bisa bekerja menggenapi, memelihara hidup kita. 我们仍然相信说主耶稣能够满足我们，能够照顾我们。 Tetapi ada begitu banyak rintangan, ada begitu banyak ancaman, ketakutan, bahaya, tali-tali maut yang menggulung orang-orang sekitar kita. 当然是在我们的面前处在了困难，处在了一个盼望者，已经失去盼望的，已经失去希望的，我们还是要面对我们的未来。 Itu adalah rintangan-rintangan. 这个一切就是阻碍着我们的人生。 Dan apakah kita akan menyerah lalu kita mundur untuk mengikut Tuhan? 那是否我们选择我们要停顿呢，还是我们选择放弃了跟随主？ Atau sebaliknya kita akan maju dan mencapai rencana Allah berapapun harganya. 还是我们选择不管怎么样，我们不断的努力，继续的跟着我们的主耶稣。 Iman yang pantang menyerah. 这个就是不退缩的信心。 Mereka mencari jalan sampai ke atas. 他们就寻找了另一条路，也就是往上面走。 Dan yang kedua adalah bahwa mereka melihat iman, Yesus melihat iman yang kreatif. 在这里，耶稣看到另外一个事情，也就是说有创意的信心。
Mereka naik ke atas dan mereka berpikir bagaimana cara menurunkan orang ini. Dan akhirnya mereka membobok atap rumah tersebut. 他们往上走的时候，当他们看到这个屋顶的时候，他们想象怎么样把这个摊子往下挪下呢？他说：“哦，我就把这个敲开。” Dan akhirnya mereka bisa melihat Tuhan merespon akan iman mereka. 最后，他们真的看到说，主耶稣对他们所做的行为有反应了。 Seringkali kita hanya berpikir Tuhan itu hanya menjawab doa kita dengan satu cara. 很多时候，我们用自己的想法来解说，主耶稣只用一个方法来解决我们的问题。 Kita lihat orang dijawab Tuhan doanya, lalu kita berdoa supaya kita mendapatkan jawaban seperti orang 我 tersebut. 们看到这些人，有人是这样被耶稣回应的，那我们觉得说应该是这样来回应我们的问题。 Kita lupa bahwa Dia adalah Allah pencipta dan karena Dia pencipta, Dia kreatif untuk bisa memiliki berbagai macam cara menjawab doa 我 kita. 们忘记了他是一个创造我们的人，创造这个世界的人，所以呢，他有一个很大的创意来帮助我们。 Dan iman yang seperti inilah, iman yang kreatif inilah yang Tuhan juga berikan kepada kita. 那这样的有创意的信心，也就是像主耶稣这样有创意的人，加倍给我们的人生。 Iman yang kemudian bisa menghasilkan sesuatu. 这个信心呢，可以有一个好的果子， Jangan terpaku dengan satu jalan saja, 不要单单只看到一条路， tetapi percaya akan firman 但 Tuhan. 是请相信神的话语， Firman yang menghasilkan kreatif, urapan yang mencipta. 在这里面可以有很多创新的一个方法，也就是说，可以帮助我们按手在我们身上的恩典。 Kita lihat bagaimana Tuhan kadang-kadang bisa menyembuhkan orang hanya dengan perkataan. 我们可以看到说，许多时候耶稣帮助甚至医治一个人，只是用讲话出去而已。 Di kejadian lain dia harus membuat tanah lempung untuk kemudian membuat mata orang tersebut dimasukkan dan kemudian orang tersebut melihat. 在另外一个故事就是说，耶稣利用了一些武器，他做了之后，他把它放在这个人的眼睛里面，使得这个人可以看到了。 Mungkin kita akan jijik gitu. Yesus meludah tanah itu dan kemudian dia membuat sesuatu dan kemudian masuk. 甚至当我们知道的时候，当主耶稣把那个口水把它吐出去的后，用那个土把它捏完了之后，把它塞进去这个人的眼睛，我们觉得说很恶心。 Kita mungkin berpikir, Tuhan jangan begitu. Seperti yang itu aja. Lebih enak rasanya. 你可以说啊，主耶稣不要用这个方式好了，用那个方式比较好，看起来又比较舒适一点。 Kalau begitu siapa jadi Tuhan? Saudara atau Tuhan? 那这么来问的话，到底是谁是神呢？是你还是神呢？ Jadi yang namanya iman kreatif, kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan kepada kita ide untuk melakukan firman Tuhan itu. 在有创意的信心里面，你换句话来说，我们相信，完全相信主耶稣会把新的方法加倍给我们， Tanpa harus melanggar ketetapan Allah. 不需要创神的一个旨意。 Jadi iman yang pantang menyerah, 那这个有创意的信心， iman yang kreatif, 还有一个有不退缩的信心，还有创意的信心。 dan yang ketiga adalah iman yang bersedia berkorban. 第三个就是愿意牺牲的信心。 Orang yang mengangkat orang lumpuh ini, 这些抬这个摊子的人， bukan saja mereka gigih 他不只是努力， melawan setiap rintangan, 把排除所有的困难， memikirkan cara-cara baru untuk bisa melihat orang tersebut disembuhkan, 找出新的方向，找出新的办法，让这个人可以被医治。 tapi mereka juga rela bayar harga. 但是他们也是愿意牺牲。 Kalau mereka membobok rumah orang, 如果说他们把这个人的房子拆了， pasti mereka akan diprotes. 当然他们一定会接受了抗议。 Mereka mungkin sambil bobok ada orang naik bilang, "Oi, stop! Ribut aja kamu di sana." 可能当他们在敲开这个屋顶的时候，可能在下面人说：“嘿，你停下来，你太吵了。” Tapi mereka mengabaikan suara-suara itu demi orang tersebut bisa disembuhkan. 但是他们不听从这些声音，他要把这个摊子让他医治。 Tapi juga iman mereka ini adalah iman yang bersedia bayar harga karena kalau merusak properti orang mereka harus bayar. 那这个他们也是付出代价，因为当他们破坏了别人的东西的时候，他们不需要赔的。 Tapi bagi mereka melihat orang lumpuh ini bertemu Yesus itu lebih berharga daripada sekedar semua uang yang ada. 但对他们来说，他们把这个摊子带到耶稣的面前的时候，把任何事情都有代价。
Kita tahu biasanya ketika kita harus diobati di rumah sakit, ketika orang yang diobati ini adalah orang yang begitu berharga atau begitu kita kasih, kita bersedia keluar berapa banyak demi misalnya orang tua kita disembuhkan. 如果说我们有一个亲戚或者我们自己的家长、我们自己父母要进医院的时候，我们不管付出了多少的钱，不管付出了多少的金钱，我们愿意把他送到最好的医院被医治。 Karena kita melihat nilai dan keberhargaan dari orang 因为我们 tersebut. 看到这个人的价值， Jadi sebenarnya iman 4 orang ini bukan cuma sekedar iman saja, tapi iman yang disertai dengan kasih. Motivasinya itu adalah mengasihi orang ini untuk bisa bertemu Tuhan. 在这个世界4个人当中，我们不只单单看到一个信心的存在，但是信心带着爱护这个摊子的一个存在，因为他们爱这个摊子，使得这个摊子一定要被医治。 Jadi saudara-saudara, kita tidak boleh sekedar memiliki iman demi iman, tapi karena iman yang didasarkan oleh kasih itu yang akan menjadi kekal. 所以弟兄姐妹，我们不能只有单单一个信心，但是我们的信心里面必须要存在神的爱。所以因为这样的信心会带到我们永恒。 Bersediakah saudara membayar harga untuk melihat iman kepada firman Tuhan ini tergenapi? 现在想问大家说，你们愿不愿意带这样子的牺牲来看到神的话语会被成就？ Lalu apa respon daripada Allah terhadap iman yang benar? 那在这边说，神对于正确的信心的反应是什么呢？ Ia menyelamatkan kita dengan pernyataan Yesus, dosamu sudah diampuni. 因为这样子，我们被救赎了，使得主耶稣对我们说：“你们的罪已被赦免了。” Jadi langkah pertama Yesus merespon iman adalah memastikan keselamatan diterima oleh orang yang beriman itu. 所以第一次主耶稣要确保这个人你的信心是坚固的，是什么呢？就是他已经被救赎了。 Yesus mau mengajarkan bahwa yang utama, objek utama daripada iman mereka bukan kesembuhan, tetapi Allah sendiri, Yesus sendiri. 在这里面呢，主耶稣要确保，就是说里面不是存着医治，但是主耶稣自己有没有在你的人生里面？ Karena seringkali kita mau membangun iman kita hanya demi mendapatkan berkat, hanya demi mendapatkan pertolongan atau kesembuhan. 多时候的时候，我们要让我们的信心坚强，让我们信心成长，是因为我们得到祝福了，要从神而来得到祝福而已。 Tetapi tidak mau mengikut Yesus dan mempercayakan dan menerima karunia keselamatan kepada dari Dia kepada kita. 但是不愿意接受从主耶稣的救赎了我们的人生，我们把它抛开了。 Yesus berkata, dosamu sudah diampuni. 耶稣这么说：“你的罪已被赦免了。” Saudara-saudara, kita mesti menyadari bahwa Tuhan peduli kepada keselamatan kita. 亲爱的弟兄姐妹们，我们要清楚的知道，主耶稣很关心我们已被他救赎了。 Dan pernyataan Yesus ini 主耶稣所说的这些话， memperlihatkan bahwa Dia adalah Tuhan. 代表着他是我们的主，我们的王。 Karena bagi bangsa Yahudi hanya Allah yang bisa mengatakan dosamu diampuni. 因为对犹太人说，只有神天父怎愿意说，能说你的罪已被赦免了。 Nah, saudara-saudara, pada waktu Yesus berkata begitu, kesembuhan belum terjadi. 在那个时候，当耶稣这么说的时候，他的病还没有被医治好。 Yang terjadi justru setelah itu adalah bagaimana pertanyaan yang ada di dalam benak dari orang-orang ahli Taurat dan orang-orang ahli agama di sana. 在这边里面，他是说里面他们的想法到底是什么？耶稣在乎的是那样子的，他们议论着什么呢？ Karena dikatakan bahwa ada ahli-ahli Taurat di ayat yang ke-6 itu, mereka bertanya, kok bisa siapa ini orang? Mengapa dia berkata dosamu itu sudah diampuni? Bukankah hanya Allah yang bisa mengampuni dosa orang? 因为在第6节里面说，有几个文士坐在那里说，心里议论说，这个人到底是谁？不，除了神以外，不是没有人可以说这句话了吗？ Tetapi kalau kita perhatikan ayat yang ke-8, tetapi Yesus segera mengetahui dalam hati mereka apa pikiran mereka.
Apa pembicaraan di dalam pikiran mereka. 在第8节里面清楚的记载说，耶稣心中知道他们心里是这么议论着，也心里怎么想，耶稣都清清楚楚的。 Dan kemudian Tuhan mengatakan, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? 因为耶稣就问说，为什么在你的心中会那么样的想呢？ Sekarang mari tempatkan diri saudara kepada posisi para ahli Taurat ini. 那我们来换个位置来想，现在如果你是这个文士的话， Waktu saudara lihat Yesus mengampuni dosa orang itu, 当你看到耶稣赦免了这个人的罪， mereka mulai mengatakan di dalam benak mereka, 在他们的大脑里面就这么说着： siapa ini orang 这个人 yang berusaha untuk mengampuni? Bukankah cuma Allah yang boleh mengampuni? 这个人是谁呢？不是只有神能够赦免人的罪吗？ Gak ada yang tahu kecuali mereka. 没有人晓得，只有他们自己知道。 Tapi Yesus tahu pikiran mereka. 但是耶稣清楚知道他们在想什么。 Dan Yesus langsung mengatakan, kenapa kamu berpikir seperti itu? 当着耶稣说：“你为什么那么想呢？ Kaget gak saudara? 你会惊讶吗？ Ada orang yang tahu cara berpikir saya atau pikiran saya. 有的人可以念出我在想什么。 Dan pada waktu itu, 那时候 ingat ini ahli Taurat. 记住了，这个是文士。 Mereka tahu perjanjian lama. 他们知道所有的圣经里面， Mereka tahu kisah-kisah di perjanjian lama. 他在旧约里面所有的故事，他们都清清楚楚。 Dan kisah yang membuat mereka langsung bisa mengasosiasikan tindakan Yesus ini dengan perjanjian lama. 他们用那个旧约里面所发生的事情，跟现在耶稣所做的，他把它连接起来。 Adalah kisah ketika Allah datang kepada Abram dan mengatakan bahwa tahun depan kamu akan punya anak. Lalu Sarah di kemah lain cekikikan ketawa karena tidak percaya apa yang dikatakan oleh Tuhan 也就 kepada 是 dirinya. 有一个故事，在耶稣对亚伯兰说：“你明年呢，你一定会有儿子。”当在另外一边呢，在摊子上面呢，撒拉在那边偷笑，他说：“嘿，不可能。” Dan Tuhan mengatakan, Sarah kenapa kamu tertawa? Dia bilang, enggak saya enggak tertawa. 为什么那个耶稣就问那个撒拉，他说：“你为什么笑？”他说：“没有啊，我没有在笑，我没有在笑。” Saudara-saudara, ketika ahli Taurat melihat, wow, ini seperti Sarah yang berhadapan dengan Tuhan. Lalu mereka mengatakan, ini pasti Tuhan. 当他们这个文士们突然间想起说：“诶，这个故事好像跟撒拉的故事一模一样。”诶，那哇哦，这个一定就是主我的王。 Jadi Yesus membuktikan bahwa dia adalah Allah dengan dua cara. Satu, dia mengatakan dosa orang tersebut diampuni. Yang kedua, dia mengetahui pikiran daripada orang tersebut. 耶稣来证明他自己是神，来证明他自己是王，透过2件事。第一件事就是说，他跟这个人说：“你的罪已经被赦免了。”第二件事情就是他可以念出你在想什么。 Dan sayang sekali, ahli Taurat yang tahu firman ini justru tidak punya iman. 可惜的是，这些文士们没有信心。 Dibanding dengan 4 orang tadi yang namanya tidak disebut, yang gelar mereka tidak ada, yang status mereka tidak disebut, justru Allah melihat iman mereka. 比起那一个4个人，他的名字连名字都没有被提到的，连他的职位都没有提到，连他们的身份都没有提到的，主耶稣在他们里面看到了信心。 Jangan sampai pengetahuan kebenaran kita akan Tuhan menghalangi kita beriman dengan tulus dasar pada kasih kepada Kristus. 别因为我们的知识，我们只知道神所说的一切事情，来阻碍我们来到神的面前。 Tetapi kita juga tidak boleh punya iman yang bonek, yang tidak punya dasar firman. 我们也不能拥有了一个误撞误打的信心来到神的面前。 Karena iman hanya bekerja didasarkan kepada firman Tuhan sendiri. 因为信心是建立在神的话语之上。 Lalu terakhir dikatakan, bagaimana respon Allah terhadap orang yang beriman dengan benar? Ia menyembuhkan mereka. 最后的在这里说，神对于正确信心的反应是医治了。 Lalu kata Yesus, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. 因为那个时候，耶稣就对他说：“起来吧，拿起你的褥子，即回你家去吧。” Saudara, ini orang dibawa pakai tanduk. 这个人呢是用毯子来抬上的， Dan di depan Yesus dia pun tidak bisa bangkit sama sekali. 在主耶稣的面前，他来爬起来都
无能。 Dia juga mungkin kebingungan melihat Yesus berdebat dengan ahli-ahli Taurat ini. 可能他当初在那边在下面看到说，哎，耶稣跟这个文士们在议论着，到底是怎么呢？ Tetapi dia melihat Yesus berkata, kepadamu kukatakan bangun, angkat tandumu, berjalan, pulang ke rumahmu. 那个时候他只听清楚耶稣对他说：“起来吧，把你的褥子拿起来，即回家去吧。” Sekarang mari tempatkan diri kita kepada si orang lumpuh ini. 来，现在我们试着换位置，成为这个摊子。 Saudara, dia tertidur dan dia nggak bisa bergerak, dia nggak bisa bergerak, dia susah untuk bergerak. 他在褥子上面只是瘫着睡觉着，也不能动，右边也不能，上面也不能，下面也不能，左边也不能，都不能动。 Yesus tidak tarik tangannya. 耶稣也没有牵起他的手， Tapi Yesus mau orang itu percaya kepada perkataan Yesus. 但是耶稣要他相信神的话。 Dan bangun, 他说：“起来吧， ambil tempat tidurmu, 拿你的褥子 pulang ke rumahmu. 回你家去吧。” Ini adalah langkah iman kita Jaga- yang menerima firman 这 Tuhan. 个就是我们接受了神的话语的信心的一个步骤。 Yesus menghargai iman dari 4 orang yang membawanya. 耶稣尊重了这4个人的信心，把这个摊子带到他的面前。 Yesus menghardik orang-orang yang terhalang imannya dengan pengetahuan rohaninya. 主耶稣也是对那些有知识的人说出不对的话。 Tetapi Yesus juga mau mengajarkan kepada kita iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. 因为耶稣也是要教导我们，当你的信心当你的行为没有建立在信心上面，都是死亡的。 Diperlukan juga langkah iman dari orang lumpuh ini. 也必须要从这个摊子里面显出他的信心的步骤。 Dia bersyukur untuk iman dari teman-temannya. 他很感激他的朋友他们的信心， Tapi Yesus mau mengajarkan bahwa kamu tidak bisa bersandar kepada iman orang lain demi melihat Tuhan menjamah hidupmu. 但是耶稣要教导他们说，你不能依靠别人的信心来换神的救恩。 Istilah saya jangan membonceng iman orang lain. 我自己的句子是说，你不要因为别人而被牵着上。 Pada waktu Tuhan berbicara langsung kepada orang ini untuk mengatakan bahwa bangun, angkat tempat tidurmu, pulang ke rumahmu. 当这个人听到耶稣对他说：“起来吧，把你的褥子拿起来，回到你家去吧。” Dia harus bertindak. 他必须要有做出行动。 Dan puji Tuhan, Alkitab berkata bahwa dan orang itu pun bangun segera mengangkat tempat tidurnya. Menarik sekali bahwa ada upaya seketika itu juga untuk dia melangkah dengan iman. 所以在这里很感谢主，这个人当他听到的时候，他真的起来了，把他的褥子拿起来，然后走。在这里有趣的是说，那个时候是立刻他马上做， Dan pekerjaan iman itu menjadi sempurna. 所以这信心的工作变成 Dari 完 mana 整。 kita tahu pekerjaan itu sempurna? 在哪里我们可以看到说这个信心是完整的呢？ Bukan saja menciptakan ketakjuban dari orang yang melihat, 不只是让那些所看到的人惊吓， tapi mereka memuliakan Allah. 但是他们也是荣耀我们的神， Iman yang benar dari Allah 对神正确的一个信心， harus kembali kepada Allah dalam kemuliaannya. 必须回到神自己的手中，也透过荣耀他的名。 Walaupun dia mengalami mujizat Tuhan 虽然说他经历了神的奇迹， yang akan diceritakan berabad-abad kemudian 或许 nanti, 他未来会把这个奇迹介绍给别人， tetapi dia tetap tidak fokus kepada dirinya tetapi kepada Tuhan. 他没有把瞩目放在他的身上，但是把主要的摆在神的。 Nama orang ini tidak pernah dikenal 这个 sampai 人 sekarang. 的名字到今天到如今都不知。 Ini artinya ini bisa terjadi kepada siapa saja yang mau percaya dan seturut dengan firman 阿 Tuhan. 门。所以这个事情会发生在任何人的身上，只有你对神有信心。 Dalam kondisi keadaan yang paling lemah dan tidak berdaya sekalipun, 在你最无助的状况之下， Tuhan bisa menolong dan merespon iman saudara. 主耶稣会帮助以及来对你的信心做出反应。 Pada akhirnya orang memuliakan Tuhan dan berkata, yang begini belum pernah kami lihat. 到最终，别人会说：“像这样的，我们未曾看过。” Yesus membuktikan
bahwa dia bukan sekedar tahu dan fasih berbicara, tapi dia membuktikan dengan kuasa dari apa yang dia beritakan. 耶稣不单单把他的话证明出来，但是他要证明出他手上是有权柄的。 Perikop ini mengajarkan kepada kita bahwa Yesus Kristus adalah Allah. 在这边教导我们，就是说耶稣就是王， Dengan cara dia mengampuni dosa kita, 他原谅了、赦免了我们的罪， dia sanggup menyelidiki hati kita, 他能细察我们的心， dan dia sanggup untuk melakukan mujizat yang tidak pernah bisa dilakukan oleh manusia 他 manapun. 能行奇迹，人类是没办法做出的。 Dan inilah alasan kita memuliakan Tuhan. 这个就是我们的理由，为什么我们来荣耀、来赞美我们的主。 Saudara-saudara sekalian, 弟兄姐妹们， apa persoalan kelumpuhan hidupmu hari ini? 在你的人生中，什么是你觉得最瘫痪的呢？ Apa rintangan yang membuat engkau tidak bisa datang kepada Tuhan? 什么阻碍让你无法来到神的面前呢？ Mari kita belajar dari iman yang persisten, yang kreatif, dan yang bersedia membayar harga. 让我们来学习，透过坚持的信心，透过有创意的信心，透过牺牲的信心，我们学习。 Dan kemudian ketika kita sudah menerima janji Tuhan, mari kita melangkah untuk bertindak, merespon, dan bertindak untuk mengerjakannya. 当我们接受了这一切的时候，让我们来用我们的行动来表现出，来回应神给我们的一切， Dan nama Tuhan dipermuliakan. 以让神的名被荣耀。 Bapa di surga, 天上的父， kami mengucap syukur 我们感谢主， untuk kebenaran firman-Mu. 因为你的真理， Bahwa Yesus Kristus adalah Allah 也就是主耶稣是我们的主， yang merespon terhadap iman orang percaya. 能够反映出对正确的信心， Berikan kepada kami iman yang pantang menyerah itu Tuhan. 是给我们一个不退缩的信心。 Yang terus akan menghadapi rintangan-rintangan demi melihat janji-Mu tergenapi. 我们可以继续的来面对我们的问题，使得我们看到你的承诺被成 Yang 就。 kreatif percaya bahwa Tuhan sanggup mengerjakan di luar daripada apa yang kita bisa pikirkan dan doakan. 也就是神有一个有创意的信心，使得他能够做出我们想不到的事情。 Tolong kami untuk bersedia membayar harga daripada langkah iman kami ini Tuhan. 让帮助我们，因为这样子的信心，我们愿意付出代价。 Bila hari ini kami belum pernah melihat dan merespon akan keselamatan, biarlah kami dengan rendah hati mau menerima pengampunan dosa dari Yesus Kristus kepada kami. 如果到今天我们还没办法看到神真正的救赎的含义在我们的里面的话，主耶稣帮助我们可以看清楚到底神的救赎对我们来说是什么。 Hanya Tuhan yang tahu menyelidiki isi hati kita. 只有主耶稣，只有唯一他能够细察我们的心中的 Pikiran hati kita. 我们的思想。 Mungkin engkau berkata bahwa saya adalah orang baik. 或许你说我是一个好人， Tapi pikiranmu membenci seseorang dan marah dan ingin membunuh orang tersebut. 但是你的想法里面你恨了一个人，甚至你想要谋杀这个人。 Ingat Tuhan tahu itu. 记住， Dan 神都晓 Tuhan 得。 meminta pertanggungjawaban untuk hal itu. 主耶稣让你付出这一些所有的责任， Mari kita bertobat supaya hati kita tidak teracuni dan penuh dengan toksik. 让我们来悔改，使得我们的心已经没有存恶意。 Izinkan hati kita diselidiki oleh Tuhan senantiasa dan Sini. bersih kepada Tuhan. 把你的心交在神里面，让神来细察，使得我们心中是纯洁的。 Dan biarlah kita mau merespon dengan langkah iman untuk menerima mujizat dan kesembuhan pada hari ini. 让我们用我们好的反应来反映我们的信心，使得主耶稣能够来医治我 Di 们。 dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 奉主耶稣基督的圣名， Saat ini saya melihat ada ibu-ibu yang sedang duduk dan tidak punya kekuatan seperti orang yang lumpuh pada saat ini. 现在我突然间看到有一个妇女坐在那边，她好像瘫痪 Firman 了 Tuhan。berkata bahwa Tuhan sudah mengampuni dosamu ibu. 我又跟她说，这个妇女主耶稣已经赦免了你的罪。 Dan hari ini dia ingin melihat engkau bangkit dan engkau menerima kesembuhan dan mujizat 现 itu. 在主耶稣想要你起来，然后接受这个神的医 Di 治。 dalam nama Tuhan 奉 Yesus 主耶稣 Kristus. 基督的圣名， Bangkit dan berjalanlah dalam 起 nama 来，你 Yesus. 走路吧。
Terima kasih Tuhan. 感谢你主， Dan kami percaya bahwa iman yang Engkau inginkan ini 主耶稣，你想要的这种信心 akan memuliakan Tuhan. 会荣耀神的 Dan 名。 Engkau memakai kami semua sebagai jemaat-Mu 你使用了我们，你所有 untuk 的百 menjadi 姓， jemaat yang beriman 也能够成为有信心的你的百 dan 姓， mengalami mujizat Tuhan 也经历了所有你的奇 dan 迹， memuliakan 以 Tuhan 及能够荣耀你的 dan 名， membuat orang-orang kagum akan Allah 使得其他人会觉得说，神是那么如此大。 dan akhirnya datang untuk menyembah Yesus Kristus 到 Tuhan. 最后，他们也来到你的面前来敬拜赞美 Di 你。 dalam nama Tuhan Yesus 奉 Kristus 主耶稣基督的圣名， kami telah berdoa dan 我们 mengucap 已经祷 syukur. 告以及感恩。 Haleluya. 哈利路亚， Amin. 阿门。 Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu dan selamat bersekutu. 主耶稣祝福大家。 Shalom. Atas nama Gembala dan seluruh pengerja Mandarin Service CK7 serta Jemaat Tuhan, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Randus Markus Simanjuntak MTH yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah online minggu depan tanggal 1 Agustus 2021 akan dilayani oleh PDM Willy Santoso BSc, disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah tersebut akan disertai pula dengan ibadah raya bahasa Indonesia secara live streaming pada pukul 7 pagi, 9, 11.30, 2 siang, dan setengah 5 sore. Dan ibadah secara online mulai pukul 7 pagi untuk ibadah dewasa muda atau yang adult, ibadah youth and junior bahasa Indonesia, ibadah anak bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, serta ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube yang sama, GBI PRJ CK7. 316 Youth Ministry English Service hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 pukul 4 sore akan dilayani oleh Pastor Aaron Scott dengan tema sepanjang bulan Juli, Look and See. 316 Youth Ministry diperuntukkan bagi anak muda dari umur 12 sampai 24 tahun. Yuk, kami mengundang anak-anak muda untuk bergabung mengikuti online service tersebut di YouTube channel yang sama GBI PRJ CK7. Persembahan umum, kolekte, perpuluhan, ucapan syukur, dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM, maupun online di website ke rekening persembahan CK7, BCA Cabang Tamrin, dengan akaun 206-333-8222 atas nama GBI PRJ. Persembahan dapat juga diberikan melalui QRIS dengan QR Code terlampir atau Bapak Ibu dapat melihat langsung di media sosial masing-masing cabang. Bagaimana cara memaksimalkan penjualan melalui akun Instagram Anda ketika sebuah postingan dapat mendatangkan ribuan followers? Seberapa penting IG Story dapat meningkatkan traffic penjualan Anda? Mari kita belajar cara konversi penjualan dari sebuah konten Instagram yang dapat meningkatkan penjualan bisnis Anda. Kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti webinar MOI GBI PRJ Group CK7 yang akan diadakan melalui Zoom pada hari Senin 26 Juli 2021 pukul 7:30 malam sampai jam 9 malam dengan pembicara Nico Julius, Instagram Expert, dengan topik seberapa penting sebuah konten di Instagram sih? Webinar ini gratis. Untuk info lebih lanjut, link Zoom, username ID, serta password dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Untuk Kul Gabungan Mandarin Service akan diadakan pada hari Kamis 29 Juli 2021 pukul 7 malam. Yang akan dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SE SPD. Kul tersebut akan diadakan melalui aplikasi Zoom. Untuk info link, ID, serta password Zoom dapat menghubungi nomor WhatsApp 0812 1286 4902. Dan bagi jemaat Kul yang membutuhkan dukungan doa serta ingin memberikan kesaksian di Kul Mandarin, dapat menghubungi Ibu Jocelyn di nomor WhatsApp 0878 8861 2777.
Kebanyakan dari para wanita selalu ingin berpenampilan cantik, menarik, dan membangun image diri setinggi-tingginya. Para wanita juga berusaha agar hidup mereka dipandang baik bahkan hebat oleh orang lain. Hal tersebut bukannya salah, namun ketika Tuhan yang Maha Tahu melihat ke dalam hati mereka, apakah yang akan Tuhan dapati? Temukan jawabannya di ibadah WOI CK7 live streaming via YouTube channel GB PRJ CK7 pada hari Kamis 29 Juli 2021 pukul 3 sore yang akan dilayani oleh Ibu PDM Yoti Manusama dengan tema Ini Tentang Hatimu. Mari, para wanita ikuti ibadah tersebut agar kita membangun hal-hal yang baik sesuai firman Tuhan, karena apa yang baik dari hati serta hidup kita pasti akan dirasakan oleh pasangan hidup kita, keluarga, teman, dan orang-orang di sekeliling kita, dan yang pasti Tuhan yang akan disenangkan. Shalom, saya Deka, saya dari Kemayoran. Saya mau mengucapkan terima kasih banyak khususnya untuk tim Baksos dari GBI PRJ CK7 yang telah membantu saya saat saya membutuhkan oksigen. Saya harap program ini tetap berjalan dan bisa mencakap banyak jiwa-jiwa baru juga yang membutuhkan, dan saya harap juga gereja ini terus maju dan berkembang. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih. Unit pengajaran CK7 segera akan membuka kembali kelas KOM 100, 200, dan 300 secara online via Zoom. Info lengkap dan pendaftaran dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Bagi jemaat yang membutuhkan konseling dapat menghubungi Bapak PDP Suryadi di nomor WhatsApp 0819 0826 8833. Kami mengundang Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan doa secara spesifik untuk dapat mengikuti rumah doa yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 10 pagi sampai dengan 12 siang melalui aplikasi Zoom, kecuali hari Sabtu minggu pertama. Untuk info dukungan doa yang diminta, link, ID, serta password Zoom dapat menghubungi WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Sekian pengumuman untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. CK7华语堂的同工和今天参加网上敬拜的会友们，当我们还没进入祷告的思想前，让我们一起宣讲第三个无醒觉的意义。因为我们相信，当我们说出来后，那么事情就会成就在我们的生命里。圣经怎么说？林后诗13。当我们既有信心，正如经上记着说：“我因信，所以如此说话；我们也信，所以也说话。”第三个无形界的意义，第三个无形界是现代圣灵大大浇灌的时期，远超过当时在阿苏撒街所发生的。第三个无形界将会是主耶稣再来前最后和最大的灵魂收割。第三个无形界将兴起耶利米的一代，既被圣灵充满，对主耶稣死心塌地，对罪绝不妥协，并采取行动创救灵魂的年轻人。第三个无形界是在印度尼西亚诞生，并被推动到列国。这个运动从东方到西方，最后回到耶路撒冷。第三个无形界将施下能力来完成主的大使命之后，主耶稣就会再来。来吧，在CK7华语堂的同工和会友，让我们一起
为我们的国家印度尼西亚祷告。圣经怎么说？历代之下十事，则称为我名下的子民，若是自卑祷告，寻求我的面，转离他们的恶行，我必从天上垂听，赦免他们的罪，医治他们的地。天父，求你饶恕我们，赦免我们的国家主。但愿你从一切的瘟疫、新冠病毒的灾害恢复我们的国家，让每个向上帝呼求的人得成就。我们祷告，让全体这个督救华语堂的同工和会友都能脱离新冠病毒和全球性经济危机的影响。奉主耶稣的名，我们也要奉耶稣名对新冠病毒和全球经济危机说：住了吧，静了吧。我们要为佐国威总统和马鲁阿明副总统祷告，求你赐给他们智慧，为了印尼国家所采取的每一项决定都是按照上帝的旨意。我们也为治疗新冠肺炎的医护团队祷告，愿上帝羔羊的血能保护他们，遮盖他们和他们的家人。上帝赐给他们健康。今天我们要感谢他的仆人，蛮有能力来传讲上帝的道。求你大大地祝福你的仆人，阿们。我们也要为我们的总主任杨东宝牧师祷告，求上帝祝福他的健康、他的家人及他的牧养事工，使他继续被使用，成为第三无形界的使者，来完成主耶稣基督的大使命。我们也为我们的在加督州实验子牧师长实验子医生牧师祷告，求上帝祝福他的健康并家人，愿他的妻子奥利菲亚、孩子、媳妇和孙儿们都蒙福。上帝成为他仆人和家人的盾牌和帮助。上帝也赐福你的仆人在这加督州的牧养圣工，使我们所有在这加督州的子民配得在上帝面前。我们也为伯托利教会、神的教会、奥罗罗巴大学和世界福音联盟祷告，愿上帝赐给他们赢得更多的灵魂。也为在这加督州兴起园林一带祷告，求上帝大大使用他们。我们也为每一位同工和在今天这加督州参加网上敬拜的会友祷告。我们为有病的祷告，上帝已医治他们，但重担的求上帝赐给他们安息。需要答案的，上帝已经应允他们。奉耶稣基督的名，让每一位上帝的子民能脱离全球性经济危机的疾病。上帝大大地祝福他们，阿们。全体同工和这加督州华语堂的会友，请举手领受上帝通过他仆人这加督州牧师的祝福。Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati dan Tuhan melindungi Anda semua dari serangan pandemik COVID-19. God bless you all. 他降临，假设天上云，上扬如烈日，浩腾成追响，扬起你声，这是恩典的喜年，就是恩典从西安山而来，说就是恩典从西安山而再次就是恩典从西安